Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar-pelajar ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita sekali lagi pada hari ini selepas pelajar-pelajar dah bercuti selama 5 hari bersempena dengan China New Year. Dan ustaz harapkan pelajar-pelajar ustaz lebih bersemangat selepas dah bercuti 5 hari, bersemangat bangun pagi, gosok gigi, mandi, jangan lupa sarapan. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar tajuk yang baru pelajar-pelajar yang dirahmati Allah berkaitan dengan larangan rasuah. Surah Al-Baqarah ayat 188. So pelajar-pelajar sila buka buku teks muka surat 25 sambil-sambil mendengar Ustaz akan ceritakan berkaitan dengan tajuk baru yang kita akan belajar pada pagi ini insya-Allah. Baik. Ustaz nak pelajar-pelajar sila dengar bacaan yang akan dibaca surah Al-Baqarah ayat 188 dengan jelas dan Ustaz nak semua pelajar-pelajar baca bersama. Boleh? Alright, thank you. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون Sadaqallahul Azim. Betul bacaan pelajar-pelajar ustaz. Suara merdu, bait-bait ayat dia dibaca pula dengan bertajwid. Yang inilah ustaz. Ustaz suka. Pelajar-pelajar ustaz bukan sekadar boleh boleh duniawi saja. Ukhrawi pun bacaan Al-Quran, masya-Allah, subhanallah, hebat. Baik, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada akhir pembelajaran nanti murid-murid dapat menyatakan belajar berkaitan dengan ayat Quran dan juga terjemahan ayat. Perkara yang kedua nanti, pelajar-pelajar akan belajar bersama dengan ustaz berkaitan dengan larangan Allah berdasarkan ayat dan juga pelajar-pelajar akan didedahkan dengan pengertian rasuah. Rasuah ni macam mana? Dan pelajar-pelajar akan diberikan berkaitan dengan 4 bentuk kesalahan rasuah. Tak payah orang banyak-banyak, cukup 4 je. Hadam betul-betul, insya-Allah pelajar akan fasih dan juga faham apa itu kesalahan rasuah. Dan selain itu pelajar-pelajar akan belajar berkaitan dengan kesan perbuatan rasuah dan yang terakhir ustaz akan terangkan pengajaran ayat. Boleh pelajar-pelajar? Semangat sikit. Bagus. Okey, kat sini ustaz nak share berkaitan dengan kedudukan Malaysia dalam indeks rasuah global CPI. Kalau kita tengok dari sudut global, Malaysia dalam kedudukan ke-51 anak tangga. Kalau dari segi rantau ASEAN, Malaysia juga berkedudukan 51. So, kita doalah sama-sama pelajar-pelajar ustaz, semoga rakyat Malaysia ini jauh daripada jenayah rasuah. Amin ya rabbal alamin. Okey, pertama sekali bila pelajar-pelajar berjumpa makhluk manusia yang suka nak rasuah ni, pelajar-pelajar buat macam gambar yang ada di hadapan dipaparkan itu. Tolak, tak nak. No rasuah. No duit-duit haram. Sebab apa pelajar-pelajar? Selain daripada hukuman di dunia ni, hukuman dunia ni memang kita kena tangkap dan akan disoal siasat oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM. Itu dunia. Kalau akhirat lagi naya yadkhulu ilan nar, akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Rasuah ni pun hukum dia dosa besar. Seterusnya pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok tangkapan dan pendakwaan rasuah hasil daripada tangkapan tim Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada tahun 2018. Ini antara yang pertama, pejabat awam 421 orang kena tangkap, orang awam 213 kena tangkap, bagi syarikat-syarikat swasta pun 175 orang kena tangkap. So ni makhluk-makhluk yang suka merasuah ni dia takkan kekal lama.
Sekejap je kena tangkap. So pelajar-pelajar, no rasuah. Alright. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baca dengan betul, lancar dan bertajwid. Kita baca sama-sama. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah ayat 188. Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, apa dia? Allah kata, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu memberikan rasuah kepada para hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan dosa, sedang kamu mengetahui salahnya. Ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang manusia mengambil harta orang lain dengan beberapa cara. Antaranya yang pertama, Allah melarang manusia. Yang pertama, rasuah. Yang kedua, riba. Yang ketiga, judi. Yang keempat, Allah melarang kita mencuri. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita merompak. Dan yang keenam, Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita menipu. Dan yang terakhir, berdasarkan ayat, Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita salah guna kuasa. Pelajar, kita lihat maksud pengertian rasuah. Rasuah ini pelajar-pelajar, sebarang pemberian atau suapan yang bertujuan memasukkan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Maksudnya, seseorang itu memberikan harta ataupun ganjaran kepada seseorang untuk menutupi aib dia ataupun kesalahan ataupun jenayah. Secara termitik, kesalahan yang beliau lakukan itu orang lain tidak ketahui, dan ini akan menyebabkan berlakunya penganiayaan kepada orang lain. Contohnya kalau kita tengok spektrum ilmu, yang pertama memasukkan kebenaran. Contoh dia apa dia? Memberi rasuah kepada seseorang agar menyimpan rahsia supaya kebenaran tidak dibongkar. Ataupun contoh yang kedua, membenarkan kepalsuan. Memberi rasuah untuk meluluskan projek ataupun tender sehingga menutup peluang orang yang lebih layak. Empat bentuk kesalahan rasuah. Kalau kita lihat yang pertama, meminta atau menerima rasuah. Bentuk yang kedua, menawarkan atau memberikan rasuah. Bentuk yang ketiga dalam kesalahan rasuah, mengemukakan tuntutan palsu. Dan bentuk kesalahan rasuah yang keempat, menyalahgunakan kedudukan atau jawatan untuk kepentingan sendiri. Okey, seterusnya pelajar, kita akan belajar berkaitan dengan kesan perbuatan rasuah. Yang pertama, Allah dan Rasulnya melaknat pemberian dan penerima rasuah. Perkara kesan yang kedua, menjadikan individu ataupun manusia hilang harga diri sehingga kerana perbuatan itu berdosa. Yang ketiga, melumpuhkan ekonomi negara akibat daripada kuasa pengurusan yang meningkat. Dan yang keempat, akan meningkatkan kes jenayah dalam masyarakat kerana sifat manusia yang tidak sensitif dalam soal agama. Hasil daripada pembelajaran kita pada hari ini pelajar, pengajaran ayat yang pertama kita boleh simpulkan, kita sebagai umat Islam hendaklah mencari rezeki yang halal agar tidak menyalahi syariat Islam. Pengajaran ayat yang kedua, pelajar-pelajar, kita hendaklah menjauhkan diri daripada memberikan rasuah supaya kita tidak menzalimi diri dan masyarakat.
Pengajaran yang ketiga, kita sebagai umat Islam hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan sumpah palsu supaya untuk mendapatkan kepentingan tertentu. Alhamdulillah, syukur pada Allah, topik kita berkaitan dengan rasuah kita dah selesai. Dan kemuncaknya Ustaz nak pelajar-pelajar buka buku latihan dan salin soalan. Jangan lupa tulis hari dan juga tarikh dalam buku latihan. Latihan pengukuhan, pilih betul atau salah, kaitkan dengan surah Al-Baqarah ayat 188 yang diajar sebentar tadi. Yang pertama, pelajar-pelajar, soalan yang pertama, tiada keberkatan dalam hidup jika kita menggunakan harta yang betul. Betul ataupun salah? Soalan yang kedua, membayar sedikit wang kepada polis bagi mengelakkan disaman adalah dibenarkan dalam Islam. Betul atau salah? Soalan yang ketiga, peningkatan kualiti dan integriti dapat dilaksanakan apabila rasuah berleluasan. Betul atau salah? Dan soalan yang keempat, memperolehi harta secara batil ialah amalan rasuah. Betul atau salah? Ustaz nak pelajar-pelajar jawab di dalam buku latihan. Okey, pelajar-pelajar Ustaz yang dikasihi. Macam mana soalan tadi? Senang je kan? Alah, simple. Betul ataupun salah? Okey, soalan mencabar sikit Ustaz bagi. Berkaitan dengan latihan kebat. Soalan dia, Encik Karim membayar sejumlah wang kepada pengarah sebuah syarikat bagi mendapatkan projek untuk kerja-kerja pembinaan di sebuah lebuh raya. Soalannya, adakah tindakan Encik Karim itu wajar? Huraikan pandangan anda. So, soalan ini pelajar-pelajar perlu memberikan dalam bentuk jawapan kebat. Ada isi, ada huraian lengkap dan juga Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelas kita pada hari ini berkaitan dengan tajuk rasuah selesai dan mudah-mudahan apa yang pelajar-pelajar pelajari pada pagi ini, pelajar-pelajar dapat manfaat dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz sebentar tadi. So mudah-mudahan jangan lupa yang pertama, Ustaz nak pelajar-pelajar hadam, baca dan faham. Dan kedua, Ustaz nak pelajar-pelajar siapkan soalan yang telah diberikan. Dan yang ketiga, sekiranya pelajar-pelajar tidak faham, boleh PM Ustaz, WhatsApp ataupun Telegram. InsyaAllah Ustaz akan bantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar. Itu sahaja daripada Ustaz. Salam sayang, salam mesra daripada Ustaz kepada pelajar-pelajar Ustaz tingkatan keempat. Ustaz sudahi dengan aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata.